Di Melaka, Adun Bukit Katil, Adli Zahari mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-11. Istiadat angkat sumpah jawatan itu berlangsung di hadapan Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Dr. Muhammad Khalil Yaakob di Dewan Seri Utama Seri Negeri Air Keroh pada 3.50 petang tadi. Adli, 47 tahun yang juga pengerusi Pakatan Harapan Melaka dan pengerusi Amanah Melaka turut melafazkan sumpah jawatan dan taat setia serta kerahsiaan yang perlu beliau patuhi dalam tempoh memegang jawatan Ketua Menteri. Lihat semalam saya memang ada bertemu dengan Tuan Utama Tun dan untuk makluman semua saya telah dimaklumkan dalam pertemuan itu bahawa tempoh perkhidmatan saya telah pun ditamatkan. Kami dah hadir ni nak bersumpah macam mana lagi? Kami dah hadir menunjukkan ketidakyakinan kepada kepimpinan kerajaan negeri hari ini. Sekaligus kami menarik sokongan dan menyatakan tidak menyokong kerajaan negeri pada hari ini. Bersama kita ialah Tuan Adli Zahari, pengurusi Amanah Negeri Melaka yang juga naib Presiden Parti Amanah Malaysia. Ya. Baik Tuan, kita ada beberapa soalan untuk Tuan. Boleh, insyaAllah. Apa persediaan Pakatan Harapan menghadapi pilihan raya negeri Melaka dari segi jentera, gerak kerja dan SOP baru yang akan diperkenalkan oleh SPR? Memanglah kalau kita lihat di peringkat Pakatan Harapan memang muafakat Pakatan Harapan negeri ini agak kuat kita mentadbir negeri dan juga kita memang mempunyai jawatankuasa di peringkat Pakatan Harapan negeri dan juga majlis pengurusi negeri. Jadi sudah barang pasti daripada kita mentadbir kerajaan negeri 22 bulan dulu pun kita memang sudah bersedia sebagai satu muafakat politik dan saya fikir untuk hari ini kita tahu bahawa di depan kita itu adalah kita tak dapat elakkan pilihan raya negeri cuma tempohnya saja yang ditentukan. Jadi memanglah kita cukup bersedia untuk menghadapi pilihan raya ini dan kita akan gunakan semua jentera kita dan juga pengalaman pentadbiran kerajaan untuk kita menyampaikan maklumat tu kepada rakyat. Jadi SOP semua tadi. Kalau kita lihat memang model baru dengan SOP ini, kita tahu bahawa di kala COVID ini sudah barang pasti banyak SOP yang dilakukan. Jadi sudah barang pasti model pilihan raya itu mungkin harus kita mengikut SOP dan itu pun kita sudah mengambil beberapa pertimbangan kita. Selaku pengurusi Amanah Melaka, berapa kerusi yang akan ditandingi Amanah? Di mana? Dan apa kriteria calon yang akan Amanah tampilkan? Dia sekarang ini kita dalam Pakatan Harapan masih lagi ingin memuktamadkan kursi-kursi kerana kita dalam PH ini kita bukan saja melihat parti-parti Amanah, PKR dan juga DAP, tetapi kita melihat peluang kemenangan. Jadi kita akan mengutamadkan dalam minggu hadapan peluang itu dan itu yang menjadi fokus kita. Dan bagi calon ini sebenarnya bagi kita adalah winnable candidate ini dia mesti datang dengan pelbagai bentuk bukan sahaja kemampuan dia, tetapi bagi saya ada 3 perkara aspek yang harus kita lihat. Yang pertama adalah tentang kecekapan seseorang itu, kemampuan dia untuk memberikan perkhidmatan kepada rakyat. Yang kedua, dia mempunyai nilai kebertanggungjawaban dia. Dan yang ketiga, dia mesti ada aspek-aspek ketulusan untuk mentadbir negeri. Itu penting. Itu penting. Baik Tuan. Ketika Tuan sedar Pakatan Harapan akan hilang majoriti semasa Pakatan mentadbir Melaka, mengapa Tuan tidak menasihati TYT membubarkan DUN ketika itu? Apakah Pakatan tidak mendapat nasihat yang betul atau ada kekangan daripada kepimpinan tertinggi pada waktu itu? Dia memang seorang ketua menteri bila dia hilang majoriti, dia hanya ada 2 option saja.
Pertama adalah kalau dia hilang majoriti, dia mesti meletakkan jawatan, ataupun yang kedua dia mencadangkan supaya Dewan Undangan Negeri itu dibubarkan. Ini dalam Perlembagaan Negeri Melaka. Sebab itu saya melihat bahawa saya di kala itu sebenarnya saya sudah mencadangkan kepada Tuan Yang Utama Tun untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri, kerana bagi saya bila mandat itu sudah diberikan oleh rakyat dan mandat itu dikhianati, jadi orang ataupun organisasi ataupun kelompok yang patut membuat keputusan itu adalah rakyat semula. Jadi memang saya cadangkan, cuma Tuan Yang Utama Tun di kala itu mencadangkan supaya mereka yang majoriti itu diberikan kuasa, dan kita boleh melihat bahawa akhirnya pakatan itu hilang kuasa dan pihak yang punya majoriti itu diberikan kuasa untuk mentadbir negeri. Apa punca Pakatan Harapan Melaka jatuh? Adakah kerana pengkhianatan PBBM atau sememangnya rakyat sudah mula menolak Pakatan Harapan? Dia kalau kita lihat memanglah kita punya majoriti 15 daripada 28 itu. Jadi sebenarnya kita tidak punya banyak isu-isu besar kecuali daripada tindakan PPBM itu sendiri keluar daripada Pakatan Harapan. Dan bila PPBM itu, dua anggota daripada PPBM itu keluar, secara tidak langsung Pakatan Harapan itu sudah tidak lagi mempunyai majoriti, dan itu menjadi teras kepada kehilangan kuasa majoriti. Adapun adun-adun yang lain itu bagi saya dia mengikut sahaja bagi membentuk sebuah kerajaan, tetapi terasnya adalah langkah yang dilakukan oleh PPBM sama ada di peringkat negeri maupun di peringkat nasional. Bagi saya bila kita mengkhianati mandat itu, jadi kita boleh melihat bahawa kesannya adalah ketidakstabilan politik sehingga kepada hari ini. Sebab itu teras kehilangan kuasa itu adalah kerana pengkhianatan kepada mandat itu. Kalau mahu merubah ataupun mahu rakyat itu membuat perubahan, dia harus dilakukan dalam pilihan raya, bukan melalui mandat yang telah diberikan oleh rakyat itu. Jadi Tuan, Datuk Seri Idris Harun mendakwa beliau adalah calon Ketua Menteri berdasarkan perakuan sumpah yang ditularkan oleh pihak tertentu. Benarkah Pakatan Harapan ada cadangan menjadikan Datuk Seri Idris sebagai Ketua Menteri sekiranya berjaya mendapat kembali majoriti selepas pengisytiharan penarikan sokongan oleh 4 adun tempoh hari? Dia memanglah kalau kita melihat bila Pakatan Harapan itu mempunyai majoriti 11 dan juga 4 itu, ruang yang paling sesuai untuk menentukan calon Ketua Menteri itu adalah kerana kita tahu melalui Perlembagaan Negeri bagi menentukan calon Ketua Menteri itu adalah di bawah kuasa bidang Tuan Yang Utama Tun. Sebab itu bila kita dapat majoriti itu, perkara yang paling penting saya dan juga Datuk Seri Idris Harun adalah untuk mempersembahkan kepada Tuan Yang Utama Tun cadangan-cadangan kita. Adapun kuasa muktamad untuk menentukan Ketua Menteri itu adalah Tuan Yang Utama Tun. Sebab itu kita tak melangkaui bidang kuasa itu. Sebab itu macam apa yang disebut oleh Datuk Seri Idris Harun, apa yang dimuktamadkan di peringkat Pakatan Harapan, prosesnya ada, dan kita sebenarnya mengharapkan supaya proses representasi kepada Tuan Yang Utama Tun itu dapat kita lakukan. Tapi memang malang kerana perkara itu tidak berlaku dan akhirnya Pakatan Harapan itu tidak dapat membentuk kerajaan itu. Baik. Benarkah Pakatan Harapan tiada calon berwibawa untuk diketengahkan sebagai Ketua Menteri sehingga dilihat terpaksa menamakan Datuk Seri Idris Harun? Tuan mungkin sedar punca kekalahan BN Melaka berpunca daripada Datuk Seri Idris Harun dan tsunami rakyat ketika itu. Minta komen. Dia kalau kita lihat kita Pakatan Harapan bila Pakatan Harapan melantik saya dulu jadi Ketua Menteri, jadi isu calon berwibawa itu saya tidak fikir wujud, kerana kita memang mempunyai kewibawaan itu. 22 bulan kita memimpin, kita berjaya meningkatkan hasil negeri, kita berjaya mengurangkan hutang negeri, kita berjaya membuat boleh kita katakan hampir 80% daripada manifesto kita itu berjaya kita sampaikan kepada rakyat. Jadi istilah kita dulu pun Melaka berwibawa. Jadi kewibawaan itu ada, tetapi setiap pemimpin itu memang kita tahu, macam Datuk Seri Utama Idris Harun, dia pernah menjadi Ketua Menteri, dia sendiri ada pengalaman dan ruangnya. Jadi kita di Pakatan Harapan ini, konsep kita adalah kita menyediakan khemah besar. Siapa yang berminat untuk bersama dengan Pakatan, dia boleh bersama dengan Pakatan Harapan itu dengan maksud
menerima dasar-dasar kita dan menerima perjuangan kita. Sebab itu bagi kita bukan persoalan siapa nak jadi ketua menteri, siapa nak memegang jawatan, kerana kebanyakan perbincangan kita adalah bagaimana bagi kita menyelamatkan negeri Melaka dan apa yang harus kita lakukan untuk kesejahteraan rakyat di negeri Melaka itu sendiri. Baik. Apa pandangan tuan terhadap PPBM Melaka yang kini hanya tinggal satu kerusi DUN, iaitu payung rumput? Adakah bakal calon mereka PPBM akan memberi masalah kepada Pakatan Harapan sekiranya berlaku 3 penjuru antara Pakatan, BN dan Perikatan Nasional? Dia sebenarnya kalau kita tengok dari segi agama itu sendiri, dia meletakkan bahawa dalam politik ini satu benda yang harus kita pegang adalah kepercayaan sama ada rakyat ataupun kolusi politik kita. Ini perkara yang cukup penting. Sebab itu biasanya pengkhianatan ini sering dikaitkan dengan kepercayaan. Bila kita khianat, kita hilang percaya orang kepada kita. Dan ini yang berlaku kepada PPBM sebenarnya. Sebab itu kalau kita lihat dalam pakatan sendiri memang kita hilang kepercayaan kepada PPBM. Begitulah juga dengan UMNO. Kita boleh melihat bahawa kerjasama antara PPBM dengan UMNO menghilangkan jawatan ketua menteri, jawatan Perdana Menteri di kalangan PPBM itu. Itu menunjukkan bahawa UMNO sendiri pun hilang kepercayaan kepada PPBM. Jadi model yang digunakan oleh PPBM itu menghilangkan kepercayaan semua rakan-rakan politik. Dan saya yakin bahawa akhirnya dia akan menghilangkan kepercayaan kepada rakyat. Jadi model itu tidak dapat dipegang. Sebab itu masa saya hilang jawatan ketua menteri, saya kata lebih baik kita hilang jawatan daripada kita hilang maruah. Kerana itu yang nak dipegang oleh rakyat. Dan sebenarnya kalau kita lihat, mandat adalah suatu persoalan yang cukup penting sebenarnya, kerana dia adalah suara rakyat. Dan sebenarnya saya selalu menyebut bahawa semua institusi kita, sama ada diraja, sama ada institusi perundangan kita, sama ada institusi negara, semua institusi ini sepatutnya menjaga mandat yang telah diberikan oleh rakyat itu, bukan ditentukan oleh orang politik ini. Jadi kalau kata PPBM letakkan calon, Pakatan Harapan akan tetap lawan. Memang kita akan kita tahu bahawa kita hilang kepercayaan kepada PPBM itu kerana tindakan mereka itu. Jadi tugas kita adalah kita berikan balik keyakinan kita kepada rakyat melalui PH, dan memang kita bersedia untuk itu. Baik. Dahulu Datuk Nur Hizam Hassan Bakti antara punca kejatuhan Pakatan Harapan Melaka. Dengan perkembangan terkini politik Melaka, adakah Pakatan akan menerima kembali Datuk Nur Hizam sekiranya beliau mahu menyertai Pakatan Harapan? Dia sebenarnya kalau kita lihat Pakatan ini terbuka untuk menerima sesiapa, tetapi macam saya sebut, dia mesti punya asas yang kuat juga. Kerana bagi kita seorang pemimpin itu, ya, kita boleh bekerja dengan kuat, kita boleh memberikan perkhidmatan kepada rakyat, tetapi sebagai seorang pemimpin, salah satu kualiti yang harus ada pada kita, kita mesti menjadi contoh kepada rakyat, terutamanya kepada generasi muda dan anak-anak muda kita. Ini yang harus kita pertingkatkan. Dan saya selalu sebut kepada YB Nur Hizam, dia memang rajin, saya tak nafikan, tetapi kadang-kadang ungkapan-ungkapan dia agak pedas, dan kadang-kadang banyak pihak yang terluka dengan ungkapan-ungkapan itu. Saya selalu sebut, masa saya mentadbir pun, saya selalu ingatkan dia supaya dia harus memperbaiki komunikasi dia dengan, terutamanya antara rakan-rakan dengan rakyat, kerana dia adalah contoh dan contoh kepada generasi muda. Saya tak nafikan dia ada kualiti dia tersendiri, dia cukup rajin dalam menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Tetapi sebagai seorang pemimpin, kualiti komunikasi itu harus dipertingkatkan, dan dia jangan terlalu tajam menggunakan bahasa-bahasa itu, kerana kepimpinan itu, selalu kita sebut kepimpinan melalui tauladan, itu harus menjadi terang kepada pemimpin-pemimpin yang mahu dijadikan contoh. Jadi adakah beliau akan diterima kalau dia sebenarnya boleh diterima, tetapi tidak punya syarat. Kalau dia memberikan syarat-syarat dia nak bertanding dan sebagainya, Pakatan juga mempunyai beberapa syarat dan kualiti tertentu bagi menentukan seorang itu boleh dilantik sebagai calon dan seumpamanya. Baik. Apa jasa Pakatan Harapan untuk dijadikan modal atau wow factor kepada rakyat Melaka untuk memilih Pakatan Harapan semula sebagai peneraju negeri sekiranya berlaku pilihan raya? Dia, kita tahu 22 bulan kita memimpin, kita memang ada banyak inisiatif yang kepada rakyat negeri Melaka. Dan sebelum kita menjadi kerajaan, sebenarnya kita ada membuat beberapa penilaian.
tentang keperluan rakyat negeri Melaka. Sebenarnya rakyat negeri Melaka ni benda perkara pertama yang dia selalu sebut tentang Melaka ni, dia kata Melaka ni selalu sesak. Yang kedua adalah isu yang paling besar kepada rakyat ni adalah tentang perumahan sebenarnya. Rakyat perlukan rumah yang mampu mereka miliki. Sebab itu bila kita memerintah, antara perkara aspek yang kita berikan fokus adalah perumahan rakyat. Sebab itu dalam tempoh 22 bulan itu kita datang dengan banyak model-model. Kita datang dengan model rumah peduli, rumah percuma yang kita bagi kepada rakyat. Kita datang dengan rumah berkat. Rumah berkat adalah rumah yang boleh disewa oleh golongan yang baru berkahwin dengan kadar sewa RM150 saja. Rendah. Memang bagi kita itulah keperluan orang muda sebenarnya. Dia nak walaupun gaji dia rendah, kan, gaji dia 1,400, 1,500, tapi dengan sewa rumah yang rendah 150, banyak lebihan kewangan yang dia boleh gunakan untuk keluarga. Kita datang dengan rumah harapan. Rumah harapan ni rumah yang berharga 100,000 ke bawah, yang mana dia boleh membuat pinjaman kepada kerajaan negeri. Lepas tu kita datang dengan rumah belia, rumah yang dijual dengan harga 162,000. Jadi model perumahan kita masa 22 bulan itu ada pelbagai, dan dia sebenarnya dapat memenuhi keperluan rakyat. Di samping itu, bagi saya, keutamaan saya di kala memimpin itu adalah kebajikan rakyat. Sebab itu kita bagi pampers percuma. Nampak macam simple kenapa bagi pampers percuma, tapi kita tengoklah di rumah-rumah ni, orang tua-tua kita semua kebanyakannya memerlukan pampers, dan kosnya agak tinggi dan jadi bebanan. Kadang-kadang dia dapat bantuan kebajikan 300 tu tak cukup untuk dia beli pampers. Sebab itu kita bagi pampers percuma untuk orang dewasa, dan dalam masa yang sama kita buat susu untuk makanan. Susu untuk makanan ini tujuan kita adalah ramai mereka yang terlantar itu memerlukan susu sebagai makanan mereka, tetapi harganya cukup tinggi. Kadang-kadang perbelanjaan satu keluarga lebih daripada RM1,000. Jadi kalau kerajaan boleh menampung golongan ini, jadi kehidupan mereka akan jadi lebih baik. Mungkin kita tidak melihat kepada projek-projek mega, tetapi bagi saya keperluan rakyat itu lebih utama daripada projek-projek mega itu. Jadi itulah yang akan dijadikan sandaran. Itu kebanyakannya sandaran kita banyak kepada kebajikan dan juga pendidikan rakyat itu sebenarnya dalam tempoh 22 bulan yang kita lakukan itu. Baik. Siapa yang Pakatan Harapan akan calonkan sebagai Ketua Menteri jika memenangi pilihan raya negeri? Ini terpulang kepada Pakatan Harapan, sebab Pakatan Harapan memang belum memuktamadkan sebarang keputusan. Setiap parti ada pandangannya. Amanah sudah pasti mahu amanah itu memimpin negeri, kan. DAP mungkin ada beberapa pandangan, PKR pun begitu, kan. Tapi bagi saya yang paling penting adalah muafakat kita, dan daripada muafakat itu kita akan memilih yang terbaik, ya. Kerana untuk jadi Ketua Menteri dia harus menang dulu baru dia boleh jadi Ketua Menteri. Jadi fokus kita adalah untuk pastikan bahawa Pakatan Harapan menang dan kita punya majoriti, dan di kala itu kita akan boleh membina satu muafakat untuk menentukan calon Ketua Menteri kita. Baik. Benarkah kelemahan Datuk Seri Utama Idris Harun menjadi antara faktor utama kemenangan Pakatan Harapan di Melaka pada PRU 14? Saya fikir itu bukan faktor utama. Faktor utama penolakan rakyat dalam PRU 14 adalah isu-isu yang bersifat nasional, terutamanya isu-isu yang berkaitan dengan salah takbir negara, isu-isu yang melibatkan good governance. 1MDB kita tak nafikan adalah salah satu daripada isu besar negara tentang kehilangan wang negara. Jadi adapun faktor-faktor di peringkat negeri, memang saya tak nafikan bahawa kelemahan tabir urus terutamanya dalam konteks Barisan Nasional itu wujud juga, kerana kita tahu bahawa Barisan Nasional memang mempunyai beberapa krisis-krisis di peringkat dalaman dan seumpamanya. Jadi bila digabungkan semua faktor-faktor ini, saya tak fikir faktor individu itu yang menjadi penentu kepada kemenangan kita, tetapi gabungan daripada masalah-masalah yang dialami oleh rakyat secara keseluruhan ini yang mendorong untuk mereka menyokong Pakatan Harapan itu. Kenapa sehingga hari ini tiada satu pun SD dari kalangan Pakatan Harapan Melaka yang menyatakan sokongan kepada Idris Harun dan seterusnya menyokong beliau untuk diangkat semula sebagai Ketua Menteri yang baru? Macam saya sebutkan tadi, proses akuat bersumpah ini dia adalah proses antara parti dan juga Tuan Yang Utama Tun. Jadi kalau proses representasi itu tak dapat dilakukan, jadi SD itu hanya duduk di mungkin di tempatnya sahaja, tidak, sebab proses ini adalah satu proses yang harus dilakukan. Kalau kita tengok di peringkat pentadbiran kerajaan di Persekutuan, yang Pertuan Agong melakukan proses ini, sama ada dia lakukan mengisi borang
lepas tu dia buat representasi, bertemu dengan semua wakil rakyat. Jadi proses ini mesti dilakukan. Jadi barulah sebab SD ni bukan boleh ditayang-tayang kepada masyarakat secara umum. Dia adalah satu akuan bersumpah daripada setiap orang. Jadi prosesnya harus betul. Dan macam saya sebut tadi, pelantikan ketua menteri ataupun sesiapa yang nak memimpin negeri adalah di bawah bidang kuasa Tuan Utama Tun. Dan kita tidak menjangkaui ataupun melangkaui bidang kuasa itu. Jadi saya rasa proses itu harus kita hormati, dan dalam masa yang sama memanglah kita kecewa kerana proses itu tidak dilakukan seperti mana yang kita harapkan. Baik. Apa isu-isu besar yang akan Pakatan Harapan mainkan untuk memenangi pilihan raya negeri? Saya tak nafikan bahawa antara isu besar kita di Melaka ini adalah tentang ekonomi Melaka itu sendiri. Kita tahu bahawa Melaka ini negeri yang agak sumbernya agak terhad, tetapi sebenarnya dia negeri yang kaya, kerana kita mempunyai apa yang kita panggil sebagai pesisir pantai yang di hadapan kita itu adalah sumber ekonomi yang cukup besar, kerana kita tahu Selat Melaka digunakan lebih daripada 100,000 kapal di situ. Tetapi kita tak dapat manfaatkan itu, tetapi kita lebih banyak melihat kepada pesisir pantai kita adalah sebagai kawasan tambakan laut sahaja. Dan kita tak nafikan, macam saya bangkitkan dalam sidang DUN, masa saya dulu memimpin, saya tahu bahawa setiap 100 ekar tanah itu yang tambakan laut itu, premium di zaman saya 100 ekar tanah itu harus dibayar sekitar 16 juta ringgit. Jadi kalau 1000 ekar, jumlah yang premium yang harus dikutip oleh kerajaan paling kurang pun 160 juta. Tetapi bila saya bangkitkan dalam sidang DUN yang baru ini, kerajaan menganugerahkan satu syarikat premiumnya, jumlahnya 1190 ekar, tapi premium 80 juta. Sedangkan premium itu sepatutnya lebih daripada 160 juta ringgit. Jadi di situ kerajaan negeri sudah hilang pendapatan dan seumpamanya. Jadi isu-isu pendapatan negeri ini harus dinilai sama ada apakah ianya telus dilakukan sedemikian rupa. Dan dalam masa yang sama kita harus melihat bahawa model hanya memberikan pemilikan tanah terutamanya yang melibatkan syarikat-syarikat asing. Kerana kita tahu bahawa pesisir pantai kita ini tak boleh dimiliki oleh syarikat-syarikat asing kerana dia melibatkan keselamatan negara untuk masa depan. Jadi ini yang harus kita lihat, dan saya fikir rakyat Melaka faham persoalan-persoalan tambakan laut dan sebagainya. Dan saya selalu bandingkan, kadang-kadang rakyat macam di Melaka ini ramai lagi yang tidak punya tanah. Sebab itu dulu masa saya jadi ketua menteri, saya buat satu polisi, tak kira siapa pun, kalau dia tak ada tanah, dia mohon dia layak untuk mendapat tanah. Tapi kalau dia ada tanah di Melaka, dia ada rumah di Melaka, dia ada tempat tinggal, dia mohon macam mana pun dia tak akan layak menerima. Jadi keutamaan kita adalah kepada rakyat yang tak ada tanah, tak ada tempat tinggal dan seumpamanya. Jadi kalau kita boleh memberikan fokus itu, saya yakin bahawa rakyat akan memberi kita peluang untuk membetulkan balik bagaimana kita mengagihkan tanah, bagaimana keperluan rakyat, dan bagaimana kebajikan dan juga pendidikan rakyat itu sendiri. Soalan terakhir. Ya. Pesuruhnya pas menerusi satu kelulusan di Melaka hari ini mendakwa mereka mampu menjadi kingmaker dalam pilihan raya kali ini. Apa pandangan tuan terhadap PAS Melaka itu sendiri? Dia bagi saya PAS sebenarnya dia tidak ada satu pendirian yang betul. Kerana kalau kita lihat kerjasama dia dalam muafakat nasional, masih tumbang-ambing, tidak pasti ke mana arah tuju dia. Dan dalam masa yang sama, belum selesai muafakat nasional, dia adakan hubungan dengan Perikatan Nasional. Jadi kalau dia nak bertanding, sebenarnya dia nak bertanding atas muafakat nasional ke, atau atas Perikatan Nasional, atau atas PAS itu sendiri. Jadi kerjasama itu mewujudkan ketidaktentuan dalam politik. Dan saya fikir model politik kingmaker ini tidak bagus, kerana kita menggunakan ugutan, kita menggunakan kalau tak ada kita, orang lain tak. Bagi saya itu bukan muafakat sebenar. Bagi saya dalam konteks kita, dalam Pakatan Harapan, model kita mudah saja. Jadi kita bekerjasama di atas muafakat kita, di atas dasar kita yang satu, untuk membawa satu reform, pembaharuan dan juga islah kepada sistem pentadbiran negara supaya menjadi lebih baik. Jadi kita tidak pernah nak mempermainkan rakan-rakan kongsi kita.
kerana kita akan lebih jujur membicarakan masa depan kita, dan itu bagi saya model politik yang lebih baik. Dan bagi saya, kalau siapa nak jadi kingmaker itu terpulang kepada dia, tapi dalam politik Pakatan Harapan kita tidak wujudkan satu model dominan, seorang boleh mendominasi orang lain, kerana kita bina melalui muafakat, dan kita pun tak bina politik kingmaker. Tapi mengapa PAS mahu bersama dengan UMNO dan PPBM tapi tidak dengan Amanah? Dia sebenarnya, kalau kita lihat itu yang saya sebut, bahawa model perpaduan ummah yang dilaungkan oleh PAS itu tidak jujur. Kerana kalau dia jujur, dia mengajak semua orang atas nama Islam. Kan kita selalu menyebut bahawa innamal mu'minuna ikhwah, semua orang Islam, orang mukmin adalah bersaudara. Jadi maknanya apa yang dibawa oleh PAS adalah satu muslihat politik sebenarnya, sama ada, dan UMNO akan menerima kesan daripada muslihat politik itu, dan PPBM juga akan menerima daripada muslihat politik. Dan bagi saya, model politik kehadapan ini harus lebih jujur dan tidak menggunakan muslihat politik yang akhirnya akan memberikan kesan terburuk kepada rakyat. Kerana rakyat mengundi, rakyat mahukan satu kejujuran, dan akhirnya dia boleh ditentukan dalam bentuk kerajaan. Dan saya rasa model yang dibuat oleh PAS itu akan memakan diri sendiri juga akhirnya.